6.2 Hukum linear dan hubungan tak linear. Contoh 6. Tukar persamaan Y sama dengan PQX dengan keadaan P dan Q ialah permala kepada bentuk linear Y sama dengan MX tambah C. Bila dia cakap bentuk linear, kita mesti boleh susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita kena susun dalam bentuk macam ni, di mana nampak satu sebutan je yang ada X dekat sini. Bila ada kuasa, kita nak settlekan tambah log. Log 10Y sama dengan log 10 PQ kuasa X. Kuasa ni tak boleh bawa pergi depan. Kalau P dengan Q yang berkuasa, baru boleh bawa pergi depan. Log PQX sama dengan P darab Q kuasa X. Bila darab, kita boleh pisahkan jadi tambah. Log 10P tambah log 10Q kuasa X. Q kuasa X boleh bawa pergi depan. So, saya susun ni dulu sebab tengok X dulu baru yang tak ada X. X log 10Q tambah log 10P. Ini adalah log 10Y. Jadi, log 10Y sama dengan X log 10Q tambah log 10P. Bila kita bandingkan dengan atas, log 10Y sama dengan Y besar lah. Y besar sama dengan log 10Y. Yang ada X, ini X dia pun X juga. X besar sama dengan X. Yang sebelah X ni adalah M. Log 10Q M sama dengan log 10Q. Lepas tu C yang belakang ni adalah C. Yang tak ada X ni, tak ada X dengan Y ni. C sama dengan log 10P. Okay, dia kata melalui perbandingan dia, Y besar sama dengan log 10Y. X sama dengan X. M sama dengan log 10Q. C sama dengan log 10P. Contoh 7, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu uji gaji. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Dia bagi 3Y tolak P X kuasa 2 sama dengan QX. Keadaan P dan Q ialah permala. Tukarkan persamaan kepada bentuk linear. Bila bentuk linear, mesti boleh susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dekat belakang ni, X ni mesti satu je yang ada X. Dan satu lagi sebutan ni tak boleh ada X atau Y. Kalau tengok sekarang, 3Y sama dengan macam ni. 3Y sama dengan kita bawa X pergi belah kanan sebab belah kiri ni kita nak ada Y je. QX tambah PX kuasa 2. Kita nak satu X je. Untuk C ni tak boleh ada X. Kita boleh keluarkan X. Q tambah PX. 3Y bahagi X sama dengan Q tambah P per X. Sekarang belakang ni ada satu X je, satu lagi tak ada pemboleh ubah X atau Y. So, kita dah boleh settle. Tapi 3 ni bawa pergi belakang. Y per X sama dengan, bila bahagi 3, Q per 3 tambah PX per 3. Y per X sama dengan, saya nak bawa X ni pergi dekat ni. Y sama dengan MX betul. P per 3, alamak, 3X. Lepas tu tambah Q per 3. Ini kita susun Y sama dengan MX tambah C. Nampak tak? Kalau tengok sini, dia punya paksi Y adalah Y per X. Dia punya paksi X ni X lah. Okay. Ni P per 3 tambah Q per 3. Jadi tengok Y per X sama dengan P per 3X tambah Q per 3. B. Plot graf Y per X melawan X dengan menggunakan skala 1 cm kepada 2 unit paksi X. Kalau tengok paksi X ni, kotak besar ni 2 unit, 2, 4, 6, 8, 10. Lepas tu paksi Y per X. Paksi Y per X lagi 1 cm kepada 5 unit, 1 cm kepada unit. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Nak plot ni, kita ada X dengan Y, kita kena buat kotak baru. Okey, di mana kita tahu yang baru tadi, kita dapat
Y per X sama dengan P per 3X tambah Q per 3. Ni Y sama dengan MX tambah C. Kita tengok Y kita dah jadi Y per X. Bawah ni Y ni dah jadi Y per X. Okay. X kita ni masih sama X. Jadi ni akan kekal X lah. X tak berubah. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Tapi Y dah jadi Y bahagi X. Tengok mula-mula ni Y ni 20. 20 bahagi 1 dapat 20. 34 bahagi 2 dapat 17. 48 bahagi 3 dapat 16. 60 bahagi 5 dapat 12. 63 bahagi 7 dapat 9. 36 bahagi 9 dapat 4. Jadi kita akan plot guna jadual baru. Bila kita dah siap plot, dah tanda plot, kita try hubungkan paling banyak titik yang kita boleh hubungkan. Kalau tengok ni, ada 2 titik yang kita tak boleh nak gabungkan, di mana dia balance kiri dengan kanan. Semua boleh kecuali yang ni kiri dan kanan. Jadi ini adalah penyesuaian terbaik. Yang paling banyak kita boleh gabung. Kalau tak boleh gabung semua, at least kiri dengan kanan ni nampak balance. Ataupun kalau satu je, semua boleh gabung, satu je yang tak boleh gabung, yang paling banyak kita boleh gabung. Alright. C, daripada graf cari nilai P dan Q. Okay, kalau tengok dekat sini, Q ni, Q per 3 sama dengan C. Kalau tengok yang dekat sini ni, ini adalah 4 kotak atas ni. Kita tahu 10 kotak sama dengan 5 unit. Satu kotak kecil sama dengan 5 bahagi 10, 0.5. Dia 4 kotak. Jadi 4 kotak darab 0.5 adalah 2. 20 tambah 2, sini adalah 22. Q per 3 sama dengan 22. Jadi Q sama dengan 22 darab 3 dapat 66. Q sama dengan 66. Untuk kecerunan P per 3 sama dengan M. Nak cari kecerunan, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ambil 2 titik yang kena dekat graf. Dia jangan dekat sangatlah titik tu. Kalau tengok soalan ni, kalau tengok jawapan, dia ambil 9 dengan 0. Dia ambil 9 dengan 0 lah dekat part sini. 0 dengan 22. Senang dia nak plot. Okay, nak ambil dekat sini 0, 2 boleh, ataupun ambil 2 titik yang dekat sini pun boleh. Kalau ambil yang ni 022 dengan 94, yang paling kiri adalah X1 Y1, yang ni X2 dengan Y2. Jadi atas ni 4 tolak 22 per dengan X2 adalah 9 tolak 0, kita dapat negatif 2. M sama dengan negatif 2. Tapi P per 3 sama dengan M. Nama P per 3 sama dengan M. M sama dengan negatif 2. Jadi P sama dengan 3 darab dengan negatif 2. Kita dapat negatif 6. Contoh 8. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang diperoleh daripada satu pemerhatian eksperimen. Pemboleh X dan Y dihubungkan oleh persamaan dengan keadaan P dan Q ialah pemalah. A plot graf log 10Y melawan X dengan menggunakan skala. Nak plot kena ada nilai lah. Sekarang log dia punya X sama 2, 4, 5 ni, tapi Y dah jadi log 10Y. Kita plot, ambil kotak. X masih kekal dengan X, tapi Y dah jadi log 10Y. Kita tengok. Kalau X2, okay. Kalau X2, log 10Y adalah, okay, Y sama dengan 0.3162. Log 10Y sama dengan log 10. Kita masukkan nilai Y 0.3162
dapat negatif 0.500. Ambil 2 titik perpuluhan lah. Negatif 0.50. Lepas tu 4. X sama dengan 4. Jadi kita ambil je X. Y ni dah jadi. Okay, tekan kalkulator. Log 10. Ini adalah 5.0119 dapat 0.700. 0.7. So kita teruskan sampai 10. Lepas tu ni dah kirakan 2 negatif 0.5, 0.7, 2. Okay, ni adalah cara kita nak plot table. Just ambil je yang ni, kita tukarkan dia punya X dengan Y. Jadi kita boleh plot. Kalau tengok yang atas ni 2 X2, Y negatif 0.5. Kita pun plot 2 dengan negatif 0.5. Ni 2 dengan negatif 0.5. 4 dengan 0.7. Kita plot lah ikut dia punya ni. Kalau tengok sekarang dia punya, okay, untuk X skala, X ni 1 cm kepada 2 unit. Lepas tu pada kedua-dua paksi, untuk paksi Y pun 1 cm kepada 2 unit. Kita tahu kotak besar ni adalah 10 kotak kecil. Kan ada kotak besar yang ada 10 kotak kecil dalam kita punya ni. So 10 cm ni 10 kotak untuk 2 unit. 1 kotak kecil sama dengan 2 bahagi 10 sama dengan 0.2. 1 kotak mewakili 0.2. Nak senang, lepas kita tahu berapa nilai kotak ni, kita just bahagi je. 0.5 bahagi 0.2 sama dengan 5/2 ataupun 2.5. Kita plot 2.5 daripada atas. Kalau 4, 0.7. 0.7 bahagi 0.2 sama dengan 7/2. Kita dapat 3.5. Kita plot 3.5 atas daripada paksi X. Kalau 8 ni 4.8. 4.8 bahagi 0.2 sama dengan 48 bahagi 2 dapat 24. Kita nak plot, kita tahu 24 ni adalah 10 kotak. Ini adalah 20 kotak. Kita nak 24 kotak. Ini adalah 20 kotak. Jadi kita ambil 4 kotak atas kotak ke-20 ni, kita plot. Nak kira manual boleh, tapi saya rasa paling senang kita cari satu kotak kecil. Kita just ambil nombor, bahagikan dengan kotak kecil untuk tahu berapa kotak dari paksi X. Sebab kotak yang besar ni 10, 20, 24, tanda plot. Lepas tu untuk buat lurus, garis lurus penyuaian terbaik, kena make sure gabung paling banyak titik ataupun titik yang paling banyak. Lepas berjaya gabung titik yang paling banyak, kena make sure balance kiri dengan kanan. Kalau tengok sini ada dua, sini ada dua yang tak kena belah kiri dan dua yang belah kanan. Ni jauh sikit, tak boleh nak buat apa sebab yang lain dekat-dekat, tiba-tiba ada satu jauh. Tapi kita cuba gabungkan yang paling banyak kita boleh gabung dan balance 2 dengan 2. Okay, so kita dah plot. B, daripada graf cari nilai P dan nilai Q. Graf ni guna log 10Y dengan X. Jadi kita punya Y ni pun kena tukar sama macam graf ni punya persamaan. Y sama dengan P kuasa X per Q. Kita nampak kan yang ni sebenarnya dah log 10Y. Jadi sini pun log 10Y sama dengan log 10 Px per Q. Log 10 Px bahagi Q kita boleh pisahkan. Bila bahagi dia akan jadi tolak. Log 10 Px tolak log 10 Q. X boleh bawa pergi depan sama dengan X log 10P tolak log 10Q. Ni adalah log 10Y. Kalau kita tengok Y sama dengan MX tambah C. Di mana ini adalah kita punya X. Jadi M sama dengan log 10P. M sama dengan log 10P. Dan C pula sama dengan negatif log 10Q.
Ni log 10Y sama dengan log 10px tolak log 10q. Kita bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. C sama dengan negatif log 10q. C ni kalau tengok ni adalah 2.5 kotak bawah negatif 2. Kita tahu 1 cm sama dengan 2 unit. 1 cm ni 10 kotak kecil. Untuk yang ni 10 kotak kecil sama dengan 2 unit. K sama dengan 2 bahagi 10 dapat 0.2. Jadi 0.2, 1 kotak kecil 0.2, 2.5 kotak sama dengan 2.5 darab 0.2 dapat 0.5. Negatif 2 tolak 0.5 dapat negatif 2.5. Negatif 2.5 sama dengan negatif log 10q. Negatif boleh buang, log 10q sama dengan 2.5. Nak tukar bentuk indeks, kita tahu yang kecil ni asal 10 kuasa 2.5 sama dengan q. 10 kuasa 2.5 sama dengan q. Q sama dengan 10 kuasa 2.5 dapat 316.227. 316.228. 316.228. Q sama dengan 316.228. M sama dengan log 10P. Jadi kena cari dulu M. M ni macam mana nak cari? Cari guna formula kecerunan lah. Y2 tolak Y1 bahagi X2. X1. Cari dua titik yang kena dekat graf ni. Yang ni kena, ni pun lalu, betul-betul lalu dekat graf. Yang ni adalah 5, 5 2.0. Yang ni pula adalah 7 dengan 3.8. M sama dengan, yang mula-mula ni akan jadi X1 Y1. Yang ni X2 Y2. Y2 adalah 3.8. 3.8 tolak 2 per X2 adalah 7 tolak 5. Kita dapat 3.8 tolak 2 per dengan 7 tolak 5 dapat 9 per 10 ataupun 0.9. M sama dengan 0.9. 0.9 sama dengan log 10P. Nak tukar bentuk indeks, 10 kuasa yang belakang sama dengan P. P sama dengan 10 kuasa 0.9. Jadi guna kalkulator, 10 kuasa 0.9 dapat 7.943. 7.943. Kita dah ada nilai P dengan Q. 2. Nilai Y bila X sama dengan 3. Bila X sama dengan 3, dia ada satu dekat atas line ni, iaitu sini 0.2. Kita tahu Y apabila X sama dengan 3. Bila X sama dengan 3, yang kena dekat sini adalah 0.2 ni adalah log 10Y. X sama dengan 3. Log 10Y sama dengan 0.2. Dia nak Y sama dengan, kita tahu 10 kuasa 0.2 sama dengan Y 10 kuasa 0.2. Okey, 10 kuasa 0.2 dapat 1.5848 ataupun 1.585. Kita gunakanlah 1.585.